أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita berada pada hari Jumaat penuh barakah, dan pada hari ini juga kita masih lagi dalam bulan Syawal. Kita teruskan surah Az-Zukhruf, surah yang penuh dengan panduan bagaimana kita menguruskan perhiasan. Dan pada hari ini kita akan bertemu dengan perkataan wazuhrufa pada ayat 35. Mari sama-sama kita mulakan perkongsian kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, astagfirullah. Ya. Ini baju raya Ustaz ya. Insya-Allah. Cantik dia punya ni ya. Masya-Allah ya. Alhamdulillah. Terus kita Ustaz ya. Kita Syawal juga ya, tetapi jangan lupa Quran time. Quran kita. Jadi mari sama-sama kita lihat sinopsis bagi halaman 492. Bermula daripada ayat yang ke-34 hingga ayat 35, bagaimana Allah menyatakan, Allah menerangkan tentang kesenangan sementara adalah bagi orang-orang yang kafir, dan kesenangan kekal abadi adalah bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 36 hingga 39, godaan syaitan dan keadaan orang yang berpaling daripada Allah yang Maha Penyayang. Dan diteruskan lagi pada ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-47, pengukuhan langkah Nabi, menguatkan langkah Nabi dalam melaksanakan dakwah, dan pengutusan Nabi Musa sebagai contoh teladan sepanjang zaman. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 34 hingga 41 untuk sama-sama kita memahami lagi apakah psikologi tentang harta, tentang mutrafuha, tentang mewah, dan bagaimana kita menguruskan perkara itu dalam kehidupan. Bersama Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Fazrul kita. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya muliakan dan kasih sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala dapat sama-sama kita menyambung kembali bab kata Ustaz Faz, raya-raya juga Quran, dan juga kata Ustaz Tar, raya-raya juga Quran time, jangan lupa. Masya-Allah. Maknanya kita teruskan lagi bacaan kita daripada muka surat 492, sambil-sambil makan. Ada yang makan ketupat tu, ada yang bagi duit raya tu kan. Ustaz Fah ada bertemu peminat ya. Cadang-cadangnya dengan Ustaz sekali lah nanti. Jangan lupa Ustaz ya, kita samalah ya. Saja tanya Ustaz ya. Peminat Quran time, bukan peminat kita ya, peminat Quran time. InsyaAllah harapnya lepas apa Ustaz ni, lepas masih Syawal lah ya, masih Syawal ni kalau ada ruang, mungkin ada sesiapa yang sudi bersama, kita jumpa-jumpa gitulah Ustaz ya, bukannya kita buat besar-besaran ke, kita tak nak jadi apa mewah-mewah sangat ya. Pasal sebenarnya saya ada juga mendapat respon bahawa kalau kita mewah-mewah sangat ni, Ramadan kita tak nak bermewah, Syawal pun sama juga ya. Jadi kita kalau ada lebih tu, kita ajak lebih ramai untuk menikmati, berkongsi rezeki kita bersama, itu lebih bagus berbanding kita yang kaut seorang sahaja. Khawatir bila Allah nyatakan semalam Ustaz ni dalam ayat yang ke-23, mutrafuha ya, kita tak nak jadi sampai tahap begitu. Jadi budaya untuk silaturahim dan open house Ustaz ya, ia satu yang digalakkan, tapi jangan sampai melampau-lampau lah, sampai membazir makan. Tuan-tuan yang ambil makanan pun jangan letak segunung tu, lepas tu tinggal ya di tepi saja pasal tak nak orang lain ambil. Itu satu budaya yang kita tak nak berlaku, dan kita doakan
kita belajar lagi pada hari ini Ustaz. Baik, masya-Allah, bagaimana al-Quran membimbing kita semua, dan Ramadan mengajar kepada kita untuk mengawal hawa nafsu. Dah bukan sebulan Ramadan saja kita kawal hawa nafsu. Bayangkan masa Ramadan kan, kita kegembiraan pertama apa? Ketika berbuka, Ustaz. Berbuka, ya. Oh, kalau ikut hati kita, ayam panggang, kambing golek kita nak ambil dulu. Tapi tengok kita kawal nafsu. Kita semua cover semua. Kurma dulu sebiji, 2 biji, 3 biji. Oh, lega. Lepas tu kena ambil ayam pun taklah secara melampau sangat. Tengok kita tengok agama kita mengajar kita. Lebih lagi pula Aidilfitri mengajar kepada kita untuk itu, insya-Allah. Ayat 30 apa salah? 34 hingga 41. 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 34 hingga 40 Ustaz ya. Kita baca sampai ayat 40 dahulu dan nanti kita akan sambung lagi ayat 41 hingga ayat yang ke-47 insya-Allah. Dan apakah sambungan daripada perbincangan kita semalam? Allah menyatakan tentang bagaimana Allah menjaga manusia ya, jika bukanlah kerana Allah tak menjaga manusia ini, Allah akan bagikan kepada atap ya, kepada suqufa iaitu atap ataupun loteng kepada orang-orang yang kufur, dan juga tangganya itu dibuat daripada perak. Allah mudahkan urusan mereka sehingga kan orang-orang yang beriman Ustaz ya akan rasa macam baik saya jadi kufur pasal boleh jadi kaya cepat ya, tetapi Allah bagikan bahagian masing-masing, ada yang lebih ada yang kurang, untuk sama-sama kita tahu bahawa sebenarnya kaya bukan tanda mulia, miskin bukan tanda hina. Malah di dalam ayat yang ke-34, dan kami buatkan pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula bagi pelamin ataupun katil mereka, tempat mereka bersandar ya, maksudnya pintu mereka, katil mereka Ustaz ya dibuat daripada perak ya, untuk mereka istilah yattaqiun itu bersandar ataupun menyenggeng lah Ustaz. Menyenggeng. Kan dia akan duduk, pasal orang mutrafuha ni dia mewah
ya, dan bila mewah dia tak nak kerja keras lagi, dia tidak mahu menjusah-susah nak pergi tolong orang lain, maka Allah kata Allah boleh saja buat rumah sebegini untuk mereka. Allah beri izin wa zukhrufa, dan juga pelbagai perhiasan. Wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Allah nyatakan bahawa semua ini adalah mata'. Mata' ni adalah kesenangan hanya yang kita gunakan sekadarnya sahaja, bukannya untuk kita bermewah-mewah, simpan banyak-banyak maksudnya untuk tunjuk-tunjuk. Kerana apa? Kerana yang kekal, Allah cakap wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Yang kekal ya di sisi Allah, yang berharga sebenar-benarnya di sisi Allah adalah akhirat. Ya, di dunia ini pendek sangat Ustaz ya. Kita ada 60 tahun. Kalau kita katakan hidup di akhirat itu infinity, kalau kita belajar matematik sikit tuan-tuan yang mengajar matematik, 60 70 per infinity sama dengan kosong. Maksudnya apa yang ada di dunia ini mewah macam mana pun sebenarnya bagi di sisi Allah adalah tak sampai nilainya. Dalam hadis Ustaz ya, kalau nilai dunia ini tak lebih daripada sebelah kepak lalat. Ya, sebelah kepak lalat. Maksudnya dahlah lalat tu orang pandang hina, ya. Sebelah kepak pula tu. Maksudnya betapa dunia ini tidaklah berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah nyatakan pada ayat 35 wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin pada ayat 35. Jadi pada ayat 36 Allah membawakan kepada kita apakah kesan bila seseorang itu bermewah. Bila mewah, bila dia jauh daripada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang mewah itu dia mengabaikan kepada peringatan daripada Ar-Rahman. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Itu ayat 36 sebagai satu perkara yang perlu kita beri perhatian, iaitu barang siapa yang berpaling. Ya'shu ini daripada perkataan asyah Ustaz ya. Maksudnya kalau kita ada mata, pakai cermin mata ni, kalau saya buka, saya tengok dekat apa yang ada ni dia rabun, maka itu namanya ya'shu ya. Jadi apabila seseorang itu dia bukan tak nampak, dia kadar rabun sahaja kepada peringatan daripada Ar-Rahman iaitu Quran. Bila tanya apa isi daripada surah Fusilat, entah, saya pun tak tahu. Macam mana nak baca surah Fusilat? Alif lam mim ke ha mim ke? Entah, saya pernah dengar tapi saya kabur-kabur. Itu tandanya adalah wa may ya'shu an zikri rahman ya. Apatah lagi kalau dalam kehidupan awak selesaikan masalah dengan apa? Dengan Quran. Surah apa? Entahlah, adalah dalam Quran. Itu juga adalah digelar sebagai ya'shu. Dia bukannya tak tinggalkan 100%, tetapi dia kabur-kabur daripada peringatan daripada Ar-Rahman. Kerana apa kabur Ustaz? Pasal dia sibuk untuk mencari duit. Dia mencari kekayaan, dia tak sempat nak belajar bahasa Arab, tak sempat dengar My Quran Time, tak sempat ikut kelas Quran, tak sempat pasal yang sempatnya ialah cari duit kan, untuk tukar tombol itu daripada warna perak tukar jadi warna emas pasal nak raya. Contohnya kan. Jadi kalau kita buat tak salah, tapi jangan sampai kita tak gunakan masa untuk mendekati zikrir rahman. Kesannya apa? Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ya, Allah akan assignkan, Allah berikan kepada orang itu syaitan berkuasa atas orang tersebut, dan syaitan itu akan jadi teman rapat. Yang qarin inilah kita dah belajar sebelum ini, dia akan jadi penasihat kepada seseorang itu. Pasal apa? Pasal dia tak sempat untuk belajar Al-Quran. Dah berapa lama hidup? Dah 30-40 tahun. Apa yang faham daripada Quran? Taklah berapa saya faham. Ya, jadi kesannya ialah selama itu juga dia akan ada penasihat, tapi penasihat yang rapat padanya itu adalah syaitan. Nauzubillah min zalik ya. Sehingga kan wa innahum la yasuddunahum, syaitan ini akan menghalang mereka daripada jalan yang benar, jalan agama. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah, itu yang sedih Ustaz ya, ataupun membimbangkan. Dia rasakan bahawa dia mendapat hidayah. Selama ini saya kan Islam kan. Kalau saya Islam, confirm saya masuk syurga. Dia punya percakapan dia, amalan-amalan dia itu tidak konsisten dengan apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Kadang kita tahu bahawa kita tidak pasti masuk syurga kecuali apabila kita beriman, beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka pada ayat 38 ya, qarin tadi itu yang selalu jadi penasihat kepada seseorang insan yang selalu jauh daripada Quran ataupun kabur-kabur, bukan jauh pun, dia kabur-kabur, apabila sampai di akhirat akan cakap sesuatu. Dan ini kita belajar pada ayat 38. Mari sama-sama kita perhatikan ayat ini bersama. Silakan. Okey, ayat ke-38. 38. Okey, selepas kita baca ayat tentang apa orang yang berpaling daripada Ar-Rahman,
sebenarnya Allah telah jadikan bagi syaitan untuk berkuasa ke atas dia. Betul. Dia punya kata-kata dalam hidup dia itu, apa yang dia nak buat semuanya syaitan jadi penasihat. Bukan Quran. Bila dia kata saya bukan tak nak ikut Quran, tapi saya rasa ada yang lebih baik. Maknanya bila dah dia berpaling tu, maknanya sebenarnya yang menguasai dia bukan lagi. Okay. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita macam mana pun kita tak faham ke, kita tahu ataupun tidak, kita ada ilmu ataupun tidak, tapi Al-Quran ini hendaklah kita utamakan. Mestilah kita jangan berpaling daripada Al-Quran, jangan berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi. Kerana kalau kita berpaling daripada jalan itu, sudah pasti kita akan sesat selama-lamanya. Tidak akan bertemu kebahagiaan. Ayat 38. Auzubillahi minasyaitanir hatta idza المشرقين فبئس القرين. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara masyriqain, memang syaitan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Ini adalah apa yang dinyatakan oleh manusia Ustaz ya. Bila sampai di akhirat, Allah rakamkan. Ini Allah fast forward lah ya. Allah back to the future untuk kita berhati-hati bila kita amat sibuk dalam hidup kita mengumpulkan kekayaan ya. Kita tak salah mengumpulkan kekayaan, tapi jangan sampai ianya lebih penting daripada beri perhatian kepada zikri rahman, iaitu Al-Quran. Maka apabila seseorang itu jauh ataupun kabur dengan Al-Quran, syaitan yang menjadi qarin, yang menjadi rakan teman setia itu, dia akan beri nasihat. Bila sampai di akhirat ya, apakah yang berlaku? Manusia akan bercakap, ya laita baini wa bainak, ya, iaitu alangkah baiknya kalau di antara aku dan denganmu ini bu'dal masyriqain. Maksudnya bu'dal masyriqain ini bukan bu'dal masyriq wal maghrib. Masyriqain apa maksudnya? Masyriqain ini tempat terbit matahari. Ya. Jadi masyriqain, dua terbit matahari. Terbit matahari ini sekali kita nak pergi pun amat jauh dan agak mustahil kita nak sampai ke matahari. Tempat terbit ni tu kan, kita nak pergi walaupun kita cakap Jepun negeri terbit matahari, kita bukan boleh pergi matahari Ustaz. Kita berada dekat negaranya saja jauh daripada tempat pasal terbit matahari itu, sudah tentunya kita kena sampailah ke matahari itu sendiri. Jadi bila bercakap tentang bu'dal masyriqain, ini adalah jarak yang amat jauh ya, tempat terbit matahari, dan dua kali Ustaz. Dahlah sekali dah mustahil kita sampai, ini diulang sampai dua kali. Nak ceritanya ialah bila sampai di akhirat baru sedar bahawa sebenarnya qarin itu adalah fabitsa, yang amat teruk ya. Kawan yang paling teruk itu yang perlu kita jauhi kerana ia membawa kita kepada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau katakan kita tak sedar Ustaz ya, kita akan selalu rasa macam okey kot, dah lahir Islam kan, nak cakap apa, nak buat apa, nak tengok apa, nak waktu kerja nak berdisiplin, nak ikut tak nak ikut, lentak aku, lebih kurang begitu perkataannya. Rupa-rupanya itu digagaskan oleh syaitan dalam diri manusia. Pasal setiap manusia ada syaitan yang menjadi qarin ini. Sehingga kan pada ayat 39, walan yanfa'ukumul yaum, iaitu tidak berharga lagi harapan yang disampaikan pada ayat 38 tadi ya. Harapannya apa? Untuk dijauhkan daripada qarin, tapi semua itu tidak berguna. Kerana apa? Sebenarnya yang kita kena jauhkan daripada qarin kita ini adalah di dunia. Sehingga kan kalau di dunia kita rapat, Allah cakap di hujung ayat 39, annakum fil azabi mushtarikun. Istilahnya apa Ustaz ya? Partner in crime. Kan dah kamu kawan buat jahat, kamu ikut penasihat qarin daripada syaitan ini, maka dua-dua mushtarikun, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang kita harapnya tuan-tuan ya, kita harap dalam hidup kita ini, kalau tanya apakah penasihat, harapnya jawapan kita adalah Quran ya, bukannya qarin ya. Syaratnya ataupun buktinya apa? Kita selalu bersama Al-Quran, selalu kaji, jangan sampai dia berstatuskan kabur, yakshu, yang disampaikan pada ayat yang ke-36, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan
zakhrafa menghiasi ataupun mengelokkan. Inilah perkataan yang Allah nyatakan pada ayat 35 dan menjadi tajuk bagi surah ini. 4 kali disebut di dalam al-Quran untuk sama-sama kita jelas bahawa kalau kita sudah bekerja, kita ingin berhias, kita ingin kaya, kereta kita nak diletakkan sport rim yang pelbagai, langsir kita beropol-ropol, kita kena ingat adakah itu nasihat daripada Qarin ataupun nasihat daripada Quran. Malah sebenarnya bila kita makin banyak masa digunakan untuk mengumpulkan hal-hal perhiasan dunia ya yang melampau, kesannya ialah masa kita bersama al-Quran akan makin sedikit, sehingga kan penasihat kita makin lama makin jauh lagi daripada Quran, sehingga kan seseorang itu membuat sesuatu yang tidak berteraskan hidayah. Inilah yang kita belajar dan kita akan sambung lagi selepas ini untuk melihat apakah yang perlu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah tahu hakikat ini, dan bagaimana kita ingin menjaga diri kita daripada terperosok, terjatuh ke kancah dunia yang akhirnya membawa kepada tempat paling rendah. Maksudnya dana itu maksudnya tempat paling rendah, adna, iaitu di akhirat nanti, iaitu di azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung kembali selepas ini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل قراءتنا وتقبل دعاءنا وتقبل حاجتنا Terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Masya-Allah. Dapat kita bersama-sama lagi dalam Syawal ini. Kita tetap meneruskan My Quran Time. Macam mana pun sibuk, pukul 12. Jangan lupa My Quran Time tetap akan bersiaran. Dan mudah-mudahan itu juga menandakan kita dan sahabat-sahabat semua terus istiqamah dengan Al-Quran. Berapa juzuk lagi dah nak habis? Dah juzuk 25 dah. Tinggal lagi beberapa juzuk lagi sebelum kita melabuhkan tirainya, insya-Allah. Sahabat-sahabat, tak nak cerita yang sedih dulu. Kita Syawal, kita fokus pada kita belajar tajwid pula. Tengok tajwid sikit pada hari ni, panjang. Oh, ayat ni. Wa may ya'shu an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Susah juga nak sebutnya. Sepodakah sebutan huruf dan kalimah dalam ayat ini? Pertama, wa may ya'shu. Ya'shu ada huruf ain dan huruf shin. An dzikrir rahman. Dzikrir rahman, huruf kaf tu di tengah-tengah tu kena bunyikan angin sikit. Bukan zikrir rahman, an zikr, bukan zikr. An zik, ada angin sikit. Ada hamas, sifat hamas. An dzikrir rahman. Dzikrir rahman. Kemudian nuqayyid, ni ada huruf yang bersifat dengan kuat, dad. Jangan lepaskan dia pula, jangan lepas sebagai qalqalah pula. Dad peraturan dia bukan huruf qalqalah,
Dha adalah bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu jad. Itu bukan dha, tak ada dha. Maka jangan sebut nuqayyid lahu tanpa qalqalah pula. Kita besarkan dia, bunyikan sifat dha tapi jangan sampai lantunkan dia seperti qalqalah. Nuqayyid lahu. Nuqayyid yid nuqayyid lahu syaitana. Itu kemaskan huruf-huruf dan kalimah dalam ayat ini. Kita baca satu ayat. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi membawakan contoh sebentar tadi Ustaz ya, dari segi kejelasannya, dan memang apa yang ada dalam ayat 36 itu sebagai satu panduan penting Ustaz ya. Bagaimana selepas Allah bercakap tentang zuhrufa ya, kemudian Allah menyatakan tentang ya'shu an zikrir rahman. Maksudnya antara cabaran untuk seseorang itu mendekati kepada zikrul rahman iaitu al-Quran ini adalah kerana zuhrufa ya, kerana perhiasan yang ada di dunia itu ya. Jadi itu sebabnya kalau kita nak hias diri kita dengan degree, sijil ijazah, master, PhD, ada orang sampai 12 tahun Ustaz ya. Maksudnya kita belajar 6 tahun pertama sekolah rendah, betul 5 tahun sekolah menengah, sambung lagi degree 4 tahun, sambung lagi master 2 tahun, PhD 4 tahun. Banyak tu. Kalau kita ikutkan sepatutnya kalau kita ada ambil masa sikit-sikit untuk al-Quran pun kira dah bolehlah cover to cover Ustaz ya. Tetapi betapa kita tahu antara yang menyebabkan orang beri perhatian kepada degree ataupun PhD ataupun master kerana ia adalah satu perhiasan yang indah, tetapi jangan sampai kita kabur-kabur kepada al-Quran. Malah dinyatakan pada ayat 40 yang kita baca sebentar tadi, afa anta tusmi'us sum ya, iaitu Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita ketika kita berhadapan dengan masyarakat, apakah kamu boleh mendengarkan kepada orang yang tuli ataupun memberi hidayah kepada orang yang buta, wa man kana fi dhalalim mubin, dan orang yang berada dalam keadaan yang sesat. Rupa-rupanya Allah tanya itu untuk menyatakan pada Nabi Muhammad, kepada kita hanya ajak saja Ustaz ya. Kita ajak orang kepada al-Quran, tetapi kita tidak mampu untuk menukar orang untuk mengambil al-Quran ini sendiri. Jadi masing-masing kena ada keinginan untuk mencari. Istilah di dalam surah Al-Ankabut surah 29 iaitu walladzina jahadu. Nah, kita kena bersungguh-sungguh nak, barulah Allah akan beri hidayah kepada al-Quran, lanahdiyannahum subulana. Ayat yang ke-41 Allah menyatakan wa fa imma nadhhabanna, jika kami mematikan kamu, fa inna minhum muntaqimun, maka mereka tetap juga akan mendapat balasan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kalau katakan nabi ini tidak ada lagi di sekitar orang-orang musyrik Mekah itu, sebenarnya habis dah mereka itu akan dihancurkan. Kehadiran orang baik, nabi, orang soleh dalam satu masyarakat ini penting Ustaz ya, untuk kita faham. Dan perlunya orang soleh ini bukan sekadar dia baik seorang, dia kena ajak orang lain juga untuk jadi soleh. Kalau tidak, pada zaman Nabi Musa pun ada orang yang dia senyap je, orang lain nak tangkap ikan dia senyap je, dia pun kena sapu sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang soleh, orang nak buat baik, dia kena ajak juga orang lain untuk buat baik, maka itu akan menyebabkan satu kawasan itu tidak akan muntaqimun, diazab ataupun diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan ini perjuangan yang tidak putus. Kita baca ayat 42 hingga 47 untuk bagaimana lagi kita membina semangat. Allah beri panduan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panduan juga untuk kita, kerana Quran bukan sekadar dibaca, ia perlu difahami, ia perlu diperjuangkan. Mari sama-sama kita baca. Baik, alhamdulillah kita memahami bagaimana al-Quran ini satu perjuangan yang panjang. Untuk sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjuang selama 23 tahun untuk membawa al-Quran dan misinya, dan kita juga begitulah diharapkannya sentiasa bersama dengan al-Quran, memperjuangkan al-Quran, belajar, faham, amal. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada perintahnya. Kita baca baki ayat tadi 41 hingga ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ
أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-47. Dan sudah pun kita melihat pada ayat 41 ini Ustaz ya, bahawa jikalah Allah mewafatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka akan hancurlah ataupun akan diazab cepat kepada orang-orang di Mekah. Dan juga dalam konteks kita sekarang ini, orang-orang yang berbuat baik ini diperlukan. Satu, buat baik, solat, baca Quran dan sebagainya, tetapi kita juga akan bangkit ya, bangkit untuk menegur, islah kepada masyarakat kita, kerana itu asas kepada bagaimana sesuatu kaum di negeri kawasan tersebut masih lagi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 42 Allah menyatakan memujuk Nabi, au nuriyannakal ladzi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun, iaitu ataupun kami akan nampakkan kepada kamu apa yang kami janjikan. Allah boleh nampakkan siksaan-siksaan yang diberikan, Allah boleh beri nampak depan mata. Kerana apa? Sesungguhnya pada mereka itu kami berkuasa. Kami ni bukan lemah Ustaz ya. Maksudnya Allah nak azab kepada orang yang degil kepada al-Quran bila diajar, itu Allah berkuasa. Tetapi kalau kita perasan tuan-tuan, bila Allah masih beri peluang lagi ramai orang bukan Islam untuk masih hidup, bukan tandanya mereka ini sekadar untuk istidraj ya, untuk dia buat perkara keburukan dan sebagainya. Mesej untuk Nabi, mesej untuk kita juga ialah kita buat apa? Kan, adakah kita ini sudah mengajak kepada mereka? Dan sebabnya ketika mengajak ini kita kena fastamsik, iaitu kita kena pegang betul-betul kepada billadhi uhiya ilaik, iaitu wahyu yang telah diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ini kita kena pegang betul-betul. Innaka ala siratim mustaqim, kamu berada di atas jalan yang lurus. Allah confirmkan Nabi, confirmkan kita, kalau kita berpegang kepada wahyu ini, kita berada di atas jalan yang lurus. Berbanding dengan kalau kita mengambil sumber-sumber daripada syaitan yang dinyatakan pada ayat 36 sebentar tadi. Dan bercakap tentang pegang wahyu ini, jalan lurus, kerana godaan daripada dunia ini memang real Ustaz ya, memang real. Kadang-kadang kita dulu waktu saya sekolah menengah, saya rasa macam nak beli kereta ke nak beli rumah, tak ada keinginan pun Ustaz. Tapi bila kita makin berumur, kita tengok rumah, oi cantik ni kan, ataupun tengok kereta tertentu, kita rasa cantik ni ya. Ataupun bagi puan-puan hajah ya, dulu mungkin tak suka emas kan, sekarang ni rasa nak juga balik raya macam tu kan. Ada perkara-perkara itu adalah fitrah manusia, tetapi ia perlu diuruskan dengan nasihat daripada Quran, bukannya nasihat daripada qarin. Dalam al-Quran ini ada apa? Allah menyatakan pada ayat 44, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik, iaitu ianya adalah peringatan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada kaummu, wa saufa tusalun. Ini yang menakutkan Ustaz.
wasaufa tusalun, ini maksudnya kamu semua akan ditanyakan berapa banyak kamu dah ambil masa untuk belajar Quran, berapa masa dalam hidup ini ada masalah merujuk pada Al-Quran, berapa banyak dah hafal, berapa banyak masa kita untuk bersama mengambil pelajaran, mengambil peringatan daripada Al-Quran. Jadi ini akan ditanya, ya, satu hari nanti bila sampai akhirat Allah tanya balik kepada kita. Kita harap tuan-tuan dengan My Quran Time ini, salah satu platform, boleh banyak lagi program lain, menjadi bukti lah Ustaz. Kita cakap, ya Allah, saya ni paling kurang 1 jam 1 page dalam seumur hidup saya, paling kurang kita dapat jawab begitu. Kalau tidak, banyak-banyak buku kejuruteraan, buku kedoktoran, buku tebal-tebal yang ada itu boleh habis cover to cover, tetapi bila ditanya Quran macam mana, pada waktu itu kalau tak dapat jawab Ustaz, memang susah. Bercakap tentang soal jawab ini, Allah kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasal man arsalna min qablika. Ya Ustaz ya, terlebih. Okey. Wasal man arsalna, ya, tanyakanlah kepada mereka yang telah kami utuskan sebelum ini daripada rasul-rasul kami. Ya, kalau kita fikir-fikir macam mana Nabi Muhammad ni nak tanya kepada nabi-nabi sebelum ini, ya, tentang aj'alna min dunir rahman alihatan ya'budun, ada tak tuhan-tuhan lain yang diajak untuk disembah? Allah suruh Nabi tanya, rupa-rupanya peristiwa yang mengizinkan peristiwa Nabi tanya kepada nabi-nabi ini adalah peristiwa apa Ustaz? Mi'raj. Ya, Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bila naik ke atas itu berjumpa dengan nabi-nabi, itulah peluang untuk ayat 45 ini menunjukkan bahawa sebenarnya wahyu, berpandukan pada Quran, beriman pada Allah adalah jalan lurus yang penting diperjuangkan, bukan sekadar Nabi Muhammad tetapi sepanjang nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus dalam sejarah manusia. Ayat 46 kita nak baca sekali lagi. Salah satu daripada nabi yang berusaha sungguh walaupun banyak cabaran adalah Nabi Musa alaihi salam. Ayat 46 bersama Ustaz Tirmizi. Ini antara nama ataupun sosok yang telah disebut banyak kali dalam Al-Quranul Karim, dalam pelbagai surah. Sudah pasti penting kerana ia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kita baca ayat 46. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ Sesungguhnya kami mengutuskan Nabi Musa dengan membawa mukjizat kami kepada Firaun serta kaumnya. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan daripada Tuhan seluruh alam. Inilah kisah Nabi Musa dirakamkan kembali ataupun dibawakan kembali dalam sudut berbeza. Sudut berbeza itu apa? Zuhruf yang berada pada zaman Mesir itu diberikan lebih kepada Firaun dan juga wa malaihi, iaitu siapa malak ini? Pemimpin-pemimpin yang berada di sekitar Firaun. Pasal dapat projek Ustaz, dapat banyak gaji allowance daripada Firaun kerana jadi tukang kipas. Ya, jadi itu sebabnya kalau kita jadi pemimpin zaman sekarang ini, tak apa dapat allowance, tetapi jangan sampai kita jadi tukang kipas, apatah lagi kalau mendapat projek-projek rasuah di bawah meja Ustaz ya. Kerana apa? Kerana itu peluang. Kita ada authority, kita ada kuasa, kita boleh merangkul segala zuhruf ataupun perhiasan yang ada di dunia, tetapi sampai bila dan kita tak boleh bawa mati pun. Ya, perkara itu yang diingatkan dalam surah ini. Jadi Nabi Musa ini diutus kepada Firaun, kepada malak ini, kepada kuncu-kuncu ataupun pemimpin yang berada pada zaman itu di kalangan kaum Qibti, ya, di mana mereka ini adalah mereka yang diberi warning ataupun amaran tentang jalan kehidupan mereka mutrafiha, ya. Jadi bila diberikan perkara tersebut, mesej pertama yang dibawakan oleh Nabi Musa ialah inni rasulur rabbil alamin, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan daripada Tuhan sekalian alam. Awal-awalnya Ustaz ya, sebenarnya kalau nak cakap solat, amalan personal agama ini tak ada masalah kepada pemimpin-pemimpin besar macam Firaun dan juga pemimpin macam Malak ini, ya. Tetapi bila dah cakap inni rasulur rabbil alamin, bukan sekadar saya ini adalah rasul tapi bawa risalah,
risalah surat itulah yang sebenarnya disampaikan dalam bentuk teguran kepada Firaun, jangan zalim, ya, berikan Bani Israel ini haknya, sila uruskan rakyat dengan adil. Teguran-teguran itu tidak disukai oleh Firaun, ya, sehingga kan pada ayat yang ke-47, falamma ja'ahum biayatina, bila datang bukti-bukti yang ada itu, idahum minha yadhakun, ya, mereka gelak Ustaz. Mereka gelak kepada Musa, kepada Nabi Harun bersama, pasal dia kata kan, kau ada apa kan, kau bukannya bina Mesir ni kan, aku dah bina Mesir dengan ekonomi yang ada, kau apa kan, budak engkau dulu pun kan, kalau kita tengok dalam surah Al-Qasas, dalam surah-surah berkaitan dengan Nabi Musa sebelum ini, engkau dulu duduk dekat dalam istana aku kot, lebih kurang gitu kan, tiba-tiba nak ajar aku untuk inni rasulur rabbil alamin. Jadi ketika menyampaikan, kadang-kadang bila kita tak pakai perhiasan-perhiasan ataupun status elit, ya, kadang-kadang dia menyebabkan seseorang akan gelakkan kita Ustaz. Orang akan pandang kita, dia ni siapa. Tetapi itulah sunnah perjuangan, ya, tak apa, ya, kita ada tokoh nabi yang elit seperti Nabi Sulaiman, tetapi utamanya masih lagi mengajak kepada tauhid. Jadi yang pentingnya ialah tauhid itu yang perlu diperjuangkan, al-Quran itu yang perlu diperjuangkan. Tak kisahlah kita ni miskin kaya, pakai kereta besar kecil, rumah besar kecil, pangkat besar kecil, itu tidak penting. Yang penting ialah kita menyampaikan mesej seperti Nabi Musa bawa balik dari Madian Ustaz, ya. Tak ada apa sangat pun. Balik-balik je kan, nak mengingatkan pada Firaun gelak aje. Kau nak suruh aku beriman konon, kau siapa kan? Bila ditanya begitu, ia memeritkan. Tetapi itulah pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipandang hina di Mekah, ya, dan juga kepada kita, agar kalau orang pandang kau belajar mana kan, alah kan, tengok kan, kalau dia persoalkan tentang identiti kita, kalau ianya adalah kaitan dengan dunia, teruskan perjuangan, kerana kita ada hala tuju yang penting, mendapat balasan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama ialah mohon perlindungan daripada Allah agar dijauhkan daripada godaan syaitan yang menyesatkan, sebagaimana dalam ayat 36-37. Kemudian yang kedua, kita pasakkan keteguhan dalam jalan dakwah, ya, jangan gusar, jangan berganjak, sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 43, fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratal mustaqim. Yang ketiga, ambil tahu akan kisah para anbiya, kerana ia menjadi motivasi kepada kita dan terus berpegang kepada al-Quran, kerana ia amat berbaloi diperjuangkan berbanding memperjuangkan zuhruf, ianya akan hancur jua akhirnya. Kita sama-sama berdoa. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu persoalan kepada kita, kalau kita nak jawab, itulah manakah bulan yang boleh menggantikan bulan Ramadan? Adakah bulan lain boleh menggantikan bulan Ramadan dari sudut keistimewaannya? Maka sudah pastilah kita mengatakan Ramadan satu bulan yang sangat hebat. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menjadi hamba, benar-benar menjadi hamba Allah di bulan Ramadan yang lalu. Semoga kita bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang dan Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim wa ya Karim wa ya Azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus sab'i wa rabbul arshil azim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya Allah, la tu'adzibna fala naqwa ala azabik. Wahai Tuhan kami, terimakanlah akan amalan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau azabkan kami ya Allah. Kami tidak mampu untuk menahan kepanasan api neraka-Mu ya Allah. Kami tidak kuat untuk menahan kemurkaan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa yang menyebabkan turunnya bala ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang menyebabkan terhijabnya doa ya Allah daripada dimakbulkan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah,
berikanlah kebaikan kepada kami seluruh keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang solatnya, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang abrar, yang jadikanlah kami orang-orang yang disenaraikan oleh-Mu ya Allah, sebagai hamba yang telah dimerdekakan daripada api neraka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan tempat kami minta pertolongan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini Ustaz ya. Agar pada hari Jumaat yang penuh barakah ini kita sama-sama ya ingin sama-sama hidupkan budaya infak yang lebih lagi pada tabung gerakan Al-Quran. Jangan lupa untuk sama-sama pada bulan Syawal ini masih lagi kita berpeluang untuk memastikan kita terus menyumbang dan kita ingin memastikan Quran terus tersebar ke seluruh dunia. Pelangi menawan selepas hujan, perhatikan angkasa, alam nan indah. Jadikan Quran rakan dan teman sebagai solusi senang dan susah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.